Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru mataya al-qulubi wal asrari. Nur yakni cahaya, cahaya iman, keyakinan dan zikir itu semua sebagai kenderaan yang dapat menghantarkan hati manusia ke hadrat Allah serta menerima segala rahsia daripadanya. Baik, kita malam ni masuk pada hikmah yang ke-53, muka surat 54. Hikmah yang ke-53, berkata Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dia kata al-anwaru, adapun bermula cahaya-cahaya. Anwar maknanya jamak daripada nurun. Adapun cahaya-cahaya mataya, iaitu cahaya ni matayal qulub. Mataya ni maknanya sebagai perantara ataupun kenderaan al-qulub, kenderaan hati, wal asrari, dan rahsia-rahsia ataupun yang merupakan kenderaan yang membawa kepada cahaya rahsia Allah Subhanahu wa taala. Baik, maksudnya dengan nur cahaya di sini adalah keterangan ilahi yang berjalan di dalam hati manusia. Pada minggu lepas kita bincang tentang warid. Warid ni makna satu kesedaran merasai keagungan Allah yang Allah campak dalam hati hamba. Mana dia rasa hebat Allah Taala ni. Jadi rasa agung, rasa hebat, rasa gah Allah Taala ni, menyebabkan di situ manusia tadi akan menuju ke hadrat Allah Taala. Bila manusia tadi dah dia ada perasaan mengagungkan Allah, membesarkan Allah, rasa Allah tu hebat, maka itulah kata di pengarang, dia kata membawa manusia kepada hadratillah, membawa manusia ke hadrat Allah. Hadrat Allah tu apa? Iaitu keharibaan Allah. Mana macam kita kata naik atas riba lah. Mana duduk dalam majlis kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang yang duduk dalam majlis kebesaran Allah ni, kita dapat tengok dia, sifat dia ialah dia tidak menganggap penting dah hak lain. Itu orang duduk dalam majlis Allah. Mana dia tumpu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain tu dia sampingan saja. Maknanya dia pun tak ira mana bagi dia. Sebagaimana kita sebut hari itu tentang Nabi Ayub alaihissalam, kan. Bila diberitahu habis dah harta Ayub, harta kamu habis terbakar belaka dah, hancur lebu, maka kata Ayub, alhamdulillah, selama ni aku terganggu juga ibadah dengan harta ni. Jadi bila harta dah habis, okeylah, makin bersihlah tumpuan aku kepada Allah. Jadi maknanya ini yang kita sebut hari itu sebagai tidak ada orang yang paling bersikap lunak dengan Allah kecuali orang yang arif billah, yang mengenali Allah Ta'ala. Mana orang ni tak dapat dikalahkan oleh syaitan. Orang ni, orang yang ikhlas, itu dipanggil mukhlisin. Apa makna mukhlisin? Yang kita kata mukhlisina lahuddin, maknanya kita mengikhlaskan agama ni bagi Allah. Ikhlas agama bagi Allah ni macam kita sebut tadilah, maknanya hilang segala aghyar, hilang segala tuhan-tuhan kecil, hilang segala tuhan-tuhan dalam tubuh kita ni, dalam hati kita. Yang tinggal hanyalah iaitu Allah yang al-wajibal wujud, Allah yang wujudnya adalah wajib. Jadi bila manusia dalam hati dia tu dah terbuang dah segala tuhan-tuhan lain, mana segala kepentingan, segala keutamaan lain, yang sehingga dia hanya nampak Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mukhlisin.
Itulah orang yang mukhlis. Ikhlas itu maknanya menyucikan hati daripada segala syirik kepada Allah Ta'ala. Sama ada syirik khafi ataupun syirik jali, ataupun dia panggil syirik-syirik mazmumah. Syirik-syirik mazmumah tu terhakis. Bila manusia dah tak ada dah syirik tadi, dia cuma ada Allah, maka orang ni dia benar-benar mengenali Allah. Bila dia sudah mengenali Allah, iblis tidak akan mampu untuk menggoda dia. Sebab dia ni memang orang dah rapat dengan Allah, dah tak boleh nak goda dah. Kok mana pun nak cuba kecek, tak boleh kecek dah. Kerana apa? Kerana dia benar-benar bersikap positif terhadap Allah Ta'ala. Iblis nak datang pujuk hati dia, engkau je bersungguh buat amal ibadah, tapi Tuhan mana itu sangat ke engkau. Tengok dia beri, bahkan makin banyak engkau buat amal ibadah, makin dia beri sakit, makin dia beri payah nak cari makan, makin susah. Mana iblis cuba masuk ke tu. Maka orang yang kenal Allah, dia akan kata apa? Sesungguhnya Allah Maha tahu keadaan aku. Allah beri yang terbaik dah tu pada aku. Allah Ta'ala tak memberi kepadaku, bermakna itulah cinta Allah, itulah kasih Allah padaku. Kerana Allah itu Tuhan, dia serba tahu. Dia tahu aku ni mungkin kalau beri kekayaan, tunai permintaan apa yang aku minta, maka aku tidak lagi berada dalam majlis Allah. Aku akan paling belakang, keluar daripada majlis Allah. Jadi Allah nak aku duduk dalam majlis dia, maka Allah Ta'ala pelihara aku dan dia tak menunaikan semua permintaan aku. Bahkan Allah akan tunai apa yang baik-baik sahaja untukku. Ini orang panggil apa? Orang panggil manusia yang kenal Allah. Jadi iblis nak masuk tak boleh. Nak goda ke arah tu tak boleh. Lepas tu apa lagi? Iblis nak goda pula kod lain. Kod kuat amal ibadah. Iblis kata kuat amal ibadah kau. Orang lain aku nampak tak berapa mana orang lain. Ini iblis, dia pandai belaka lah. Orang kampung ni ataupun orang keliling kelalang kamu, aku nampak tak kuat mana ibadah, tapi kau ni hebat lah engkau. Maka orang yang kenal Allah, dia akan kata apa? Dia kata sesungguhnya ibadahku itu bukan daripada kudrahku, bukan daripada kekuatanku, melainkan semua itu anugerah daripada Allah. Haza min fadli rabbi. Ini adalah kelebihan yang dikurniakan oleh Tuhanku. Aku tak ada sebab, tak ada apa pun aku. Ini maknanya iblis akan gagal untuk menggoda orang yang mukhlisina lahuddin. Orang yang hati dia benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala. Ini dipanggil orang tawajuh ila Allah. Orang yang duk adab wajah kepada Allah. Kelip demi kelip mata dia, detik demi detik denyut nadi dia, hanya ada Allah di hadapan dia. Ini makna orang ni hasil daripada zikir dia, hasil daripada kenalnya dia akan Allah, maka dia tidak berjaya ditipu. Dia tak berjaya. Macam kita tengok iblis datang jumpa jumpa Abdul Qadir Al-Jailani kan, datang jumpa. Dia kata banyak dah ibadahmu wahai Abdul Qadir Jailani. Cukup dah tu, aku sebagai Tuhanmu mengisytiharkan, tak payah dah engkau ibadah kerana sudah terlalu banyak ibadahmu. Lalu Abdul Qadir Jailani ambil terompah baling muka dia, baling atas muka iblis tadi. Iblis tanya, kau kenal aku? Maka kata Abdul Qadir Al-Jailani, dengan cahaya makrifah yang Allah beri kepadaku, aku mengenali Tuhanku. Jadi maknanya dia tidak seperti kamu. Jadi makna nak tunjuk kepada kita bahawa di sana orang yang benar-benar suci berhadap wajah kepada Allah. Orang ni ada anwar. Ini kita panggil anwar. Dan anwar dulu kita tengok mukaddimah yang kita bincang hari itu. Anwar ataupun nur dalam hati manusia ni ada 3. Pertama sekali kita sebut nur, yang pertama nurul hidayah. Ini cahaya hidayah yang Allah beri kepada kita. Allah beri cahaya hidayah. Daripada kita tak tahu benda benar, kita tahu benda benar. Daripada tak berapa sayang kepada agama, kepada kebenaran, kita jadi sayang. Itu dipanggil nur hidayah. Lepas daripada nur hidayah tu, kita tak padan dengan hidayah, nur hidayah saja. Sebab jalan kita nak lalu ni penuh dengan berbagai-bagai kegelapan. Dia tak padan. Maknanya dia punya power, bateri nur hidayah tu tak boleh nak pergi jauh. Dia cuma satu khatir as-samawiyah, satu detik asas untuk manusia tu insaf bahawa dia tidak boleh berada di posisi sesat selama-lamanya. Tapi nak berjalan tak cukup cahaya tu, maka dia kena ada nurul ilmi. Dia kena ada cahaya ilmu. Sebab itulah Imam Ghazali dia letak aqabah yang pertama al-ilm. Jadi makna dia kena berjalan dengan ilmu. Dia nak buat amal ibadah, dia nak berjalan pada Allah tadi. Takut disesatkan oleh nafsu dalam ibadah, takut disesatkan dia oleh digoda oleh
dunia, digodok oleh syaitan, digodok oleh ujub takabur dan sebagainya, maka dia perlu kepada nurul ilmi. Ilmu akan beritahu dia, ini benda yang sebenar, hak ni bukan, ini ujub, hak ni sebenarnya hak ni nama dia sam'ah. Jadi kita boleh berjalan. Akhir sekali, manusia tak cukup dengan sekadar nurul ilmi, kerana nurul ilmi itu sekadar dia nak tahu jalan nak pergi kepada Allah, tapi dia belum lagi kenal Allah. Maka dia perlu kepada nurul ma'rifah, supaya bila dia usul sampai kepada Allah, dia tidak lagi bertukar Allah ni dengan suatu yang lain. Jadi disitulah anwar, itu dipanggil anwar. Makna nur-nur tadilah yang matayal qulub. Inilah yang menjadi kenderaan hati, kenderaan tempat hati kita nak pergi. Jadi anwar itu cahaya tu, cahaya apa ni? Cahaya makrifah tadi tu menghasilkan apa? Menghasilkan zikir ilallah. Kerana kita kenal Allah, maka hasillah daripada cahaya makrifah tadi kita mengagungkan Allah. Bila mengagungkan Allah, maka timbullah tawaduk, tazallul, mana hina diri kepada Allah, rasa apa ni, rasa nak sebut nama Allah, rasa lazat menyebut nama Allah. Kenapa? Kerana kita dah lihat makrifah, makna mengenal Allah Ta'ala. Tak layak lidah aku ni sebut benda lain lebih banyak daripada sebut nama Allah. Tak layak tubuh badanku ni khidmat pada benda lain sedang dengan melupai Allah Ta'ala. Maka bila manusia dah sampai kepada peringkat dia ada nur makrifah, maka pada masa itu lidahnya akan adalah lidahnya tertumpu kepada Allah, jasadnya tertumpu kepada Allah, dan fikiran dia juga tertumpu kepada Allah. Ini makna di situlah kadang-kadang kita tengok berlaku fana. Bagi orang yang jalan tasawuf kan, ada orang yang berlaku fana. Fana tu makna bila dia ni makna dia dah tersilau dengan cahaya kebesaran Allah sampai dia tak nampak dah hal lain. Macam contoh kita kata, kita tengok cahaya matahari kan, kita renung lama cahaya matahari, lepas tu cuba tengok ke arah lain, kita takkan nampak. Tak nampak dah, nampak cerah begitu je. Jadi tak nampak ada benda lain. Maka itu dia panggil fana. Jadi manusia ni ada dua. Manusia yang berjalan kepada Allah ni, bila Allah Ta'ala beri denyut makrifah dalam hati dia, maka ada yang fana, ada yang tidak fana. Yang fana tu mana? Itu yang dia lupa, dia tinggal dunia, dia lupa dengan dunia yang dia sedang lalui, dan dia tak cara dah ke benda lain. Itu Allah Ta'ala letak dia di situ, kerana dia terpegun dengan kehebatan Allah, kebesaran Allah, sampai dia tak sebut dah benda lain. Sebab itulah dari fana ini kadang-kadang benda yang tidak dapat diukur, dicapai oleh ilmu syariat. Ilmu syariat tak boleh sampai situ. Misalnya contoh kita kata ucapan daripada Zunnun Al-Masri, contoh di antaranya. Dia kata apa? Bila orang tanya aina Allah, di mana Allah? Dia kata laisallah. Dia kata apa ni? Dia kata laisa fi jubbati illallah. Dia kata tak ada dalam jubah aku ni melainkan Allah. Maknanya nak cerita masa tu bukan dia iktikad diri dia yang duduk dalam jubah tu Allah, tapi dia nak ceritanya bahawa aku ni tak ada dah benda lain melainkan Allah. Maknanya itu nak cerita di mana dia sampai kepada peringkat fana. Jadi kenapa berlaku fana begitu? Adakah kerana dia lebih tinggi daripada orang yang tak fana? Tidak. Dia fana dan tidak fana ini merupakan ketetapan daripada Allah Ta'ala. Nabi kita orang paling makrifah, paling kenal Allah. Para sahabat paling kenal Allah, melebihi para wali-wali, para awliya. Tapi kerana iman mereka kuat, kerana ilmu mereka hebat, maka mereka ni tak fana. Mereka tu tidak fana, walaupun hati tertumpu kepada Allah, walaupun jiwa tak ada bincang, jiwa dia tak berbisik, melainkan berbisik dengan kebesaran Allah, tapi mereka tak lupa dengan kerja dunia, dengan cari makan dan semua lagi. Kenapa? Kerana benda lain ni tidak mengganggu sikit pun, tidak mengambil sedikit pun ruang dalam hati mereka. Jadi sebab itu mereka tak ada masalah. Walaupun Abu Bakar sibuk dengan kerja dunia dia, Nabi orang paling sibuk lah Nabi dengan urusan dunia. Sebab semua kementerian Nabi pegang mereka kan. Dalam pentadbiran Nabi, kita ni seorang menteri pertanian tak pegang jabatan kementerian pengguna, menteri ahal ehwal pengguna tak pegang kementerian pertahanan, tapi Nabi pegang belaka. Orang yang paling sibuk dengan urusan dunia Nabi, tapi sikit pun tidak mengambil ruang dalam hati Nabi. Kerana dia adalah manusia yang telah dipilih oleh Allah. Begitulah para awliya ni. Ada yang fana, ada yang tak fana. Yang fana tu pun dia tidak selama-lamanya fana. Maknanya macam kita tengok berlaku apa ni,
Al-Jubba'i contohnya. Al-Jubba'i, mana orang bunuh dia. Mana kerana dia mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang membawa kepada subhah dari sudut ketuhanan Allah Ta'ala. Maka ulama-ulama kata yang bunuh tu dapat pahala kerana beramal dengan syariat. Dia pula mati syahid kerana dia berpegang kepada makrifahnya dia kepada Allah Ta'ala. Jadi makna itu di antara bila manusia tu ada anwar. Mana bila kenal anwar, cahaya-cahaya, maka mataya dialah menjadi kenderaan hati. Betul lah timbulnya zikir bila kita dah kenal Allah kan. Dia tak, kalau zikir dia tak datang kalau kita ni tak rasa kasih dan kebesaran Allah. Payah nak zikir walaupun benda senang. Senangnya zikir. Kita nak zikir apa? Kita nak zikir ya Allah, ya Allah, ya Allah. Senang. Tapi ketika buat tu bolehlah buat, tapi nak wujudkan zikir tu dalam setiap detik hati kita bukan senang, melainkan apabila kita benar-benar berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hati itu duduk dalam majlis Allah. Hanya orang panggil apa? Ajsaduhum fid dunya wa qulubuhum fil akhirah. Jasad duduk dalam dunia tapi hati berdampingan dengan Allah ataupun akhirat. Ini makna ini di antara manusia-manusia selamat. Manusia-manusia yang selamat di mana mereka zikir. Semua sebagai kenderaan yang dapat menghantarkan hati manusia ke hadrat Allah Ta'ala. Jadi cahaya inilah yang menghantar kita kepada Allah Ta'ala. Yang dapat memperkenalkan kita kebesaran Allah. Cahaya tadilah anwar daripada Allah Ta'ala. Cahaya hidayah, cahaya ilmu dan cahaya makrifah. Dia tak akan dapat cahaya makrifah tanpa cahaya ilmu. Sebab tu kita tengok ada orang masuk tasawuf ni semua, itu yang tak ikut step tu. Dia tak ikut apa ni orang panggil apa, kurikulum tasawuf. Dia terus pergi tasawuf terus. Jadi maknanya terus masuk sampai fana tu kadang-kadang bukan fana yang sebenar. Bila tidak lalui jalan-jalan yang digariskan oleh para sahabat, para ulama dan sebagainya. Mana kita terus nak terjun, terus suluk terus. Hari ni ambil zat tarekat, terus pergi suluk terus. Zikir Tok Guru dia kata 3,000 sehari. Zikir tu sampai bila? Sampai nampak muka Tok Guru. Pula dah tu. Jadi maknanya jadi di situlah kita kena lalu step dia. Mana hidayah nurul ilmi. Kena lalu cahaya ilmu. Dan di antaranya apa? Di antara kita cuba baca kitab-kitab yang berkait dengan aliran tasawuf tu. Di antara kitab yang paling yang mukaddimah yang di dalam dunia Islam ialah Manhajul Abidin ataupun Mau'izatul Mukminin ataupun Hidayatus Salikin ataupun Sairus Salikin. Lepas tu kita naik setangga lagi iaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam Ibnu Abi Madian. Itu di antara kitab-kitab besarlah yang disyarah oleh berapa ramai ulama. Jadi kemudian kita naik lagi, maka begitulah sampai kepada peringkat seterusnya. Dan kita tidak memindahkan makam kita dengan tidak izin daripada Allah Ta'ala. Mana sebagaimana kita dah belajar dari itu kan, mana biar Allah letak kita, dia akan bawa kita naik sampailah kita benar-benar merasa cinta, kasih dan makrifah kepada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah dulu kita Hikam ni kita baca jarang-jarang tempat, jarang-jarang baca kita Hikam. Tapi sekarang ni kita Hikam Ibnu Atha ni pertama sekali kita dah putuskan dia jadi teks untuk tazkirah setiap kali mesyuarat Dewan Ulama Negeri. Mana setiap kali nak mesyuarat kita baca dulu teks ni, matan dia tu. Jadi matan dia lah, mana kita mesyuarat sebulan sekali. Jadi dia ada matan ni ada banyak ratus ke lah. Jadi ratus bulan lah baru habis. Yang di mana kita buat. Yang kedua pula sekarang kita akan buat di mana di semua kawasan, di seluruh negeri ni, negeri Pahang, setiap kawasan dia wajib ada wajib ada kuliah haraki. Dan kita cadangkan teksnya ialah Hikam Ibnu Athaillah ataupun Athaiyah. Jadi maknanya itu yang kita diwajibkan. Maknanya wajib hadir. YDP wajib hadir, TYDP, NYDP, AJK dan urusan ulama pemuda muslimat dalam kawasan tu wajib hadir. Naqib nuqaba wajib hadir belaka. Mana ke arah mana? Ke arah kita nak membersihkan perjuangan kita. Fikrah bersih satu hal, hati kena bersih juga. Jangan duk bersih fikrah saja, tazkiyatul fikri. Makna nak bersihkan fikiran.
fikrah kita supaya betul. Jangan fikrah saja, hati kena bersih. Ini makna hati tak bersih, rosaklah kita. Kita menyebabkan apa? Menyebabkan kita ni banyak kita akan bertuhankan teknikal. Ini pun satu masalah juga. Teknikal ni alat. Teknikal ni untuk perjuangan ke apa? Teknikal benda yang teknik, benda alat. Fikir begitu, rancang begini, buat begitu, nak cara kita nak menang, kita kena kerjasama, kena tahalus orang ni, kena buat orang tu. Itu teknikal. Benda yang teknikal untuk mencapai kemenangan. Tetapi objektif kita apa? Objektif kita nak sampai kepada Allah, nak cinta Allah dan nak Allah cinta kita. Itu yang besarnya. Jadi yang lain tu teknikalnya. Nak mencapai cinta Allah, kita kena laksanakan perintah Allah. Antara perintah Allah ialah melaksanakan undang-undang Allah. Antara nak sampai melaksanakan undang-undang Allah, kena ada kuasa politik. Maka semua benda tu benda yang wasilah je. Utamanya nak Allah cinta kita, kita cinta Allah. Itu tempat dia. Jadi kita jangan tergugat, jangan orang panggil apa? Tersekat dengan perkara-perkara teknikal. Macam kita kata nak ambil buah lah. Kita ada pokok empelam, isteri mengidam. Mengandung dah 12 bulan dah mengandung, bukan setakat 9 bulan. Jadi maknanya nak ke buah ni, kita pun ambil buah. Pergilah minta jiran sebelah, pak cik yang ada buah pokok ni. Kita kata, pak cik nak minta pokok, nak minta apa ni, nak minta buah, isteri saya mengidam. Pak cik tu kata galah tak ada. Kita pun balik. Itu orang panggil bodoh tu. Dia mana dah galah tak ada, cari benda lain pula. Itu teknikal. Jangan duk taksub pada galah tu. Itu benda dia. Kalau kita taksub pada galah tu, artinya bukan soal buah kita lagi, soal galah lah. Itu sebab tu kita kena faham benda-benda begitu. Itu benda teknikal. Jadi kita nak sucikan hati, nak sucikan fikrah kita. Di mana kita nak mencari hubbullah, cinta Allah Ta'ala. Bila sampai cari cinta Allah, inilah generasi jihad sebenarnya. Generasi cinta Allah itulah generasi jihad. Jadi kalau generasi cinta kemenangan, belum generasi jihad lagi. Itu belum lagi generasi jihad. Generasi jihad yang sebenar, jilun jihadi, generasi jihad ialah generasi yang cinta Allah. Yang dia letak bahawa hati dia bersih semata-mata mencari redha dan kecintaan Allah Ta'ala. Itu dia makna. Itu kita insya-Allah. Jadi kerana kita pun ambil sempena Imam Hasan Al-Banna, dia pun mengasaskan Ikhwanul Muslimin, dan teks pertama usrah dalam pengajian dia dengan nuqaba' ialah teks usrah daripada kitab Hikam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Ibnu Atha'illah ni pernah menjadi pensarah Al-Azhar. Zaman Azhar, dah Azhar ke 1000 tahun lebih lah kan. 1000 tahun lebih. Jadi dia dulu di antara pensarah Al-Azhar University itu ialah Imam Ibnu Atha'illah As-Sakandari. Ini di antara dia. Baik. Jadi di antaranya bahawa yang menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala tadi ialah anwar tadi. Cahaya-cahaya tadilah cahaya zikir yang tumbuh daripada makrifah kita kepada Allah. Cahaya itulah menyampaikan kita kepada Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang yang kuat zikir, yang zikir kuat, anda dah sebut kali tu, kadang-kadang tu dia tidur pun berzikir lagi. Dia tidur. Anda jumpa dah satu orang dalam hidup ni lah, mana jumpa satu orang yang dia tidur pun terdengar suara zikir dia. Tidur pun, mana nak kali tidur bersama dengan dia. Lepas tu tengah malam kita padam lampu, semua gelap lah, tapi walaupun gelap bunyi lagi. Tengah malam kita dah tidur dah, bangun tengah malam tersedar bunyi Allah. Buka lampu, tidur dia seng tidur supaya kita tidur. Dia celak tu mata merah, supaya kita makna memang tidur sungguh, tapi bunyi tadi apa? Bunyi tu ialah dekatnya ia dengan Allah. Itu makna dia memang sungguh lah, memang dia dekat dengan Allah. Dia ni salah seorang di antara orang yang anda pernah kenal, yang kira hubungan dia, zikir dia dengan Allah ni hebat. Satu ketika dia duduk belajar di Masjidil Haram, dia tengah duduk belajar kitab Tuhfatul Ikhwadi, syarah kepada kitab Sahih At-Tirmizi. Belajar dengan Syekh Al-Makki. Syekh ni daripada Pakistan, dan sekarang pun dia mengajar lagi. Tenaga pengajar paling muda di Masjidil Haram pada masa itu ialah Syekh Al-Makki. Syekh Makki ni, nama dia pun anda tak ingat. Orang ramai jangan tahu nama dia, tapi panggil Syekh Makki lah. Dia ada 2 orang asing, 3 orang asing yang mengajar di Masjidil Haram pada masa itu daripada rantau Indonesia ataupun Melayu, iaitu Syekh Karim Al-Banjari. Lepas tu yang mengajar Syekh Karim Al-Banjari ni, dia mengajar masa tu Riyadhus Salihin. Anda pergi tu tahun 19
tahun 1989 masuk belajar dengan dia. Masa tu dia dah mengajar 7 tahun. Kitab Riyadhus Shalihin tu 7 tahun dah dia mengajar. Jadi anda pergi masuk duduk dekat, mula nak mengaji dengan dia. Tengok-tengok sebelah kawan tu buka muka surat 15. Muka surat 15. Anda kata 15 tahun, buka surat 15. 15. Berapa tahun lah Syekh Karim mengajar? Dia kata baru 7 tahun dia. 7 tahun 15 muka surat. Jadi mana nak perhabis Riyadhus Shalihin tak tahu lah. Itu makna seorang. Yang kedua Syekh Ali Al-Hinti. Dengan dia ni anda belajar kitab Sahih An-Nisa'i. Dengan dia Nisa'i. Dan hebatnya dia ni, dia buta. Dia buta. Duduk atas kursi, dipakai mukri. Mana yang tukang baca lah. Anak murid semua ramai ni. Anak murid ramai. Anak murid bacalah kitab hadis. Daripada hadis An-Nisa'i. Daripada orang sekian. Wa an orang ni, an orang ni, an orang ni. Daripada orang-orang ni. Sampailah lebih kurang 20 orang. Nama perawi hadis. Lalu sebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebut hadis Nabi. Lepas tu diulang balik tak tertinggal walaupun satu orang daripada senarai perawi-perawi hadis tadi. Makna hadis Nisa'i itu duduk dalam kepala dia. Makna berapa ribu hadis duduk dalam tu dengan perawi-perawinya sekali. Itu di antara orang-orang hebat. Jadi pada situ anda belajar dengan Syekh Maki ni duduk berulang. Lalu satu orang tua ni anda panggil dia Tok Ayah. Dia ni asalnya dulu di Tanah Merah. Masa dia duduk pondok di Pasir Tumbuh, dia ni kerap kali datang ke Pasir Tumbuh. Dia datang Pasir Tumbuh biasanya pada hari Khamis. Hari kita orang semua puasa, malam tu kita mengaji, lepas tu ada usrah. Usrah pelajar masa tu. Jadi dia datang biasa duduk seminggu. Dia duduk seminggu kat masjid. Dia cuci masjid, dia wirid daripada lepas subuh sampailah kepada pukul 10 pagi. Itu wirid dia. Wirid dia lepas subuh zikir sampai 10 pagi. Dekat dengan habis 10 pagi dia solat duha. Dia pun bersihlah, basuh kolah, cuci tandas. Itu kerja dia. Lepas tu kalau hari Khamis dia datang buka atas pondok anak masa tu. Sebab kita ramai-ramai buka puasa, ajaklah Tok Ayah ni sekali. Jadi buka puasa kenal lah dia di situ lamalah. Sekali kenal. Dan masa tu dia ni membicarakan pembicaraan yang ajaib-ajaib. Jadi kami kita orang ni antara masa tu kita baru belajar. Walaupun dah tengah duduk belajar kita hikam juga, tapi antara Tok Ayah ni betul ke Tok Ayah ni? Sehingga dia cerita apa? Dia kata masa tu ada satu orang tua nama Haji Daud. Haji Daud ni mati dah. Mana memang seorang yang soleh lah, yang agak warak. Haji Daud ni mati, kubur di tanah kuburan Pasir Tumbuh tu. Jadi dia bila-bila sampai tengah-tengah dekat nak tunggu buka puasa, dia kata malam tadi Tok Ayah cakap dengan Tok Ayah Daud, kata dia. Tok Ayah Daud kata ceritalah. Mana cerita dia. Jadi kita orang masa tu kata betul kata ayah ni. Tapi nak kata tak betul, amal ibadah dia, solat dia, kalau kita larat berimam dengan dia, memang kita hebat. Kalau kita larat berimam sembahyang maghrib, paling kurang maghrib tu setengah jam. Dan sembahyang maghrib 3 rakaat, memang hebatlah. Ada maknanya. Jadi kita pun layan dia dengan baik, semua buka puasa sekali. Lepas tu anda lama tak jumpa dia. Bila anda pergi Mekah, duduk satu hari, nampak dia. Nampak dia. Anda bertanya, dia ni nak tawaf, kena pikul, kena dukung dia. Jadi di antara anak orang dia kenal, dia 2-3 orang lagi dia kenal. Jadi kami kita 3 orang ni, kita orang bergilir pikul Tok Ayah ni. Bergilir dukung dia. Mana kalau Tok Ayah kata, aku nak tawaf ni. Jadi kita pun dukung dia. Dukung dia. Badan dia besar juga, tapi tak berat. Jadi boleh dukung. Lepas tu dia makan dalam masjid dia. Masjid masa tu tak boleh buat masuk roti. Sekarang lah mana cuma boleh makan buah tamar dengan air zam-zam ada dalam tu. Tapi dia selalunya dekat dengan tengah hari, dia nampak kita orang lapar, mereka dah budak buat muka lapar, dia kenal muka lapar ni. Dia nampak lapar, dia pun kata pergi beli roti lah kau tak ayah. Dengan air, beli air tak kira air. Jadi kita kata tak boleh buat masuk Tok Ayah dalam ni, askar jaga. Dia kata cara ke askar, kata dia. Askar tu orang supaya Tok Ayah ni, kata dia. Jadi bila kita pergi beli, bawa roti belenggang pun askar tak larang. Itu dia antara kehebatan dia. Jadi anda ni kelak kali lah tidur sekali dengan dia. Kadang-kadang ajak dia pergi tidur kat rumah sewa, bilik sewa pada masa tu. Itu anda kata tidur malam dengar suara sebagainya. Akhir sekali satu ketika, Tok Kenali ni dia ada anak duduk Mekah, nama dia Tok Ayah Saleh. Tok Ayah Leh orang panggil dia. Tok Ayah Leh ni adik kepada Haji Mat Bangkok. Ada anak Tok Kenali juga. Baik, Haji Mat Bangkok ni ayah kepada Ustaz Mawardi di Kelantan tu. Di Kenali tu. Siapa kenal Ustaz Mawardi tu dia lah. Baik, jadi
Satu ketika tok ayah ni panggil anak. Dia panggil 3 orang. Panggil anak, seorang sahabat ni duduk di Terengganu seorang dekat dengan Gadang Baru, dan seorang lagi duduk di Wakaf Baru. Jadi dia panggil, dia kata malam tadi tok ayah leh pesan ke tok ayah tadi. Tok ayah leh mati dah tu. Tok ayah ni mati aksiden di Madinah. Jadi dia kata tok ayah leh pesan, hari tu tok ayah ada suruh dia jual cincin. Suruh tok ayah leh ni jual cincin. Adalah 5 bentuk. Tapi tok ayah leh kata laku 2 je. 3 lagi tak laku. Satu tu zamrud, satu tu nilam, satu tu delima. Nilam tu warna hitam, zamrud tu warna hijau, delima tu warna merah. Jadi dia kata mungkin jumpalah hati dia dengan dia panggil apa tu, mak haji lah, kira mak haji, isteri kepada tok ayah leh tu. Dia kata, kita orang kata tak tahu tok ayah. Dia kata pergi sana, jumpa pintu sekian, ada pintu hijau, ketuk, beri salam, insya-Allah. Dia kata dia tahu dah tok ayah suruh mari. Masa tu tak ada handset. Mana zaman tak ada apa kata. Jadi pergilah cari. Cari pun cari, jumpa. Buka pintu. Dia pintu Mekah ni dia bukan boleh buka terus, dia ada pintu kecil. Untuk tengok siapa luar kata kitalah. Jadi dia pun buka pintu, nampak kita orang ni, apa ni, mak haji tadi, dia kata mu budak Malaysia ke? Dia kata ya, budak Malaysia mak haji. Dia kata marilah masuk tadi. Kita pun masuk tanya mak haji tahu mana. Dia kata malam tadi mak haji mimpi tok ayah leh beritahu. Tok ayah leh beritahu, tok ayah panggil tok ayah apa tu? Tok ayah Tanah Merah tu lah tok ayah tu. Tok ayah Man dia ni. Tok ayah Man. Tok ayah Man tu ada duduk Masjidil Haram. Jadi dia nak suruh budak mari ambil cincin. Jadi ni mak haji dah sedia dah lah ni cincin ni. Jadi 2 hak benda pelik dah. Mana 2-3 perkara. Pergi ambil cincin. Tengok cincin tu 3 tu memang 3 sungguh. Cincin delima, cincin zamrud, cincin nilam. Jadi kita orang pun buat balik, hantar semula ke tok ayah 3 orang ni. Beri semula. Dia kata tok ayah kan nak. Jadi dia mu ambil lah seseorang tadi. Ambil. Jadi anak pun ambil nilam warna hitam. Tapi dia kata syarat. Bila pakai, siapa minta kena beri. Lepas tu pesan ke orang tu pula, siapa minta kena beri. Jadi anak ni tengok mata tu pelik. Memang cahaya nilam tu bercahaya. Dia punya batu tu. Jadi akhir sekali anak tak pakai kot luar ni, pakai kot dalam. Takut orang minta. Macam cerita ni. Sebab kalau minta kena beri. Jadi pakai kot luar. Pakai mata tu duduk dalam. Jadi selalulah duduk genggam. Jadi ada orang pun tak tunjuk lah. Jadi tok ayah ni itulah cerita dia. Kemudian satu lagi dia tanya. Masa tu anak tanya dia, tengah duduk ngapal Quran dan Masjidil Haram, tanya dia, tok ayah, beri sikit anak amalan, boleh hafal mudah sikit apa Quran? Dia kata mu ni buat payah kata dia. Mu ngaji kitab apa tu? Anak kata kitab Sahih At-Tirmizi, Sahih At-Tirmizi, Tuhfatul Ikhwadi. Tuhfatul Ikhwadi ni syarah kepada At-Tirmizi. Dia kata jilid berapa tu? Anak kata jilid 4. Mu balik, mu buka jilid 10, muka surat sekian, dalam tu ada hadis Nabi beritahu Saidina Ali macam mana nak cepat hafal Quran, menguatkan daya ingatan. Sedangkan dia ni bukan ulama. Dia bukan ulama besar dah, dia cuma rapat dengan alim ulama tu. Mana dia sejarah dia tak ngaji mana. Balik buka dia punya sarah tu memang jilid 10. Muka surat yang dia sebut memang hadis Saidina Ali. Itu makna nak tunjuk antara kehebatan-kehebatan. Jadi akhir sekali duduk tak lama dia balik. Nak balik kena hantar. Yang hantar dia ialah bekas yang berhormat Ustaz Lutfi mengembangkan betul yang Tanah Merah tu. Jadi Ustaz Lutfi tu masa mengaji sekali dulu, dia gaji hantar tok ayah ni, hantar balik sampai ke Jeddah. Nak balik tu kena pikul naik bas benda semua sampai ke Jeddah. Duduk tak lama datang pula. Duduk 3 bulan, ada pula tok ayah dalam masjid. Kita layan dia balik. Lepas tu nak balik kena hantar dia. Jadi yang peliknya, nak balik kena hantar. Datang siapa bawa dia? Tahu-tahu ada dalam masjid. Itu makna nak tunjuk bagaimana itulah manusia yang kita kata manusia hebat. Jadi akhir sekali anak pun masa tu nak balik cuti, anak kata anak balik dululah tok ayah. Dia kata tunggulah balik sekali dengan tok ayah. Dia kata tok ayah seminggu lagi nak balik. Anak kata anak ambil tiket dah tok ayah. Dia kata tak apalah, dah mu nak tinggal tok ayah, baliklah, tak apalah kata dia. Anak pun balik. Sampai di Jeddah, tiket seat tak confirm. Kena duduk di Jeddah selama seminggu. Terkandas situ. Hari akhir tu kata di pegawai pegawai airport tu, dia kata baliklah dulu ke Mekah. Dia kata buat confirm balik tiket baru boleh datang balik.
ana balik Mekah semula. Tok ayah kata, tok ayah kata dah mu tak boleh balik. Mu tak boleh balik, kena balik dengan tok ayah. Jadi sebab apa? Dia kata sebab esok hari muka panggil, dipanggil hak ayah kira anak angkat kira 2 3 4 orang ni, mu panggil orang ni mari tidur dengan tok ayah sini. Tidur kat dengan ada orang beri rumah sewa lah, hostel lama lah, beri sewa. Sebab dia kata esok lepas subuh tok ayah nak cerita benda pelik. Benda yang ajaib, benda pelik lah jadi kita orang pun pakat tidur belakang lah malam tu. Tapi ambil peluang duduk sembang-sembang dengan dia dalam bab tasawuf dulu semua ni. Esok dia kata semua semayang subuh lah dulu. Semayang subuh dulu. Sebab dia bila dia sekali dia masuk tandas paling kurang sejam. Dia masuk tandas, dia istibrak dia. Lama dia duduk istibrak, dia cuci benda semua. Jadi dia kata mu semayang lah dulu, puak-puakmu tak payah semayang lepas ni. Jadi duduk sejam, pergi angkat dia semua, dia pun semayang subuh. Dia subuh tu sujud yang terakhir mati. Sujud yang terakhir lama sujud. Jadi kita orang pelik, apa tu ayah ni lama sangat sujud. Rupa-rupa meninggal dah. Bagi sentuh dia meninggal. Jadi benda cerita besar yang ajaib yang dia nak cerita tu tak ada siapa tahu. Kami 3 orang ni pun tak ada siapa tahu. Jadi lepas tu ana pun petang tu pergi kat dengan pejabat airline. Pejabat airline kata ada dah seat, boleh balik dah. Mana nak tunggu dia mati je. Nak tunggu dia mati tengah hari tu solat jenazah hari Jumaat. Solat jenazah hari Jumaat di Masjidil Haram, lepas tu balik. Boleh balik, tak ada hal. Tak sangkut-sangkut apa dah. Balik sampai di kali tu anda pergi ke pondok Gelam Mas. Anda cerita sikitlah, pergi ke pondok Gelam Mas. Tok guru dia ni 2 perempuan lah, pondok Gelam Mas ni. Jadi duk sembang lah di situ. Di pondok Gelam Mas tu ada satu orang tua, nama dia Tok Ayah Hing. Tok Ayah Hing ni berapat dengan Ana sebab dia ayah kepada kakak ipar Ana. Jadi gitu. Jadi rapat lah. Tok Ayah Hing ni bila jumpa Ana, dia peluk lama lah. Peluk lama lah tak jumpa anak haji tadi. Sambil-sambil tu Ana duduk bimbang dah. Dia pegang cincin Ana sudah dah. Tok Ayah ni lama minta. Lama dia pegang tangan. Bila pegang tangan dia balik. Comel cincin ni tadi. Tak boleh lah. Kena beri ke Tok Ayah dah tadi. Jadi paksa beri ke dia. Ana pun pesan kat dia. Pesan kat dia kata Tok Ayah boleh ambil cincin ni, tapi siapa minta Tok Ayah kena beri ke dia pula. Jadi lama tu Ana tak jumpa dah Tok Ayah yang tu, dia pun meninggal dunia. Akhir sekali Ana pergi sekali Ana tanya, cincin tu duduk pada siapa sekarang? Dia kata cincin tu duduk satu orang budak cacat. Budak tu dia kaki dua-dua tak ada, tangan kudung sikit, dia berjalan dia tolak macam atas budak main apa tu? Skateboard tu. Duduk atas tu lah. Dia bergerak tu. Jadi budak tu ada. Ana pun duk fikir nak tanya budak tu ada tak orang Tok Ayah yang pesan ke dia kalau orang beri cincin tu dia kena beri. Sebab Ana pula nak minta pula. Budak tu tak ada dah sampai hari ni. Dia tak jumpa nak cari. Itu nak tunjuk bahawa cerita manusia-manusia hebat. Yang kita kadang-kadang nampak mereka biasa saja pada zahir, tapi sebenarnya mereka adalah orang yang berada dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kalilah dia ceritakan Tok Ayah Mal tu. Dia cerita tentang dia jumpa tukang tawaf sampai dekat dengan Multazam. Dia kata ramai duduk situ, kata dia alim ulama, orang hebat-hebat, muka bersih-bersih. Dia cerita. Dan kalau kita baca dalam hadis Nabi pun, memang di antara ruh-ruh orang yang beriman, dia letakkan di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah yang dinamakan Multazam. Ini makna di antara benda-benda yang kita tengok. Supaya benda tu nak cerita tu nak suruh apa rasa, nak rasa apa, nak suruh kita cuba untuk menyucikan hati kita. Itulah di antaranya. Jadi insya-Allah anwar-anwar cahaya-cahaya inilah yang akan menjelmakan makrifah kepada Allah yang sebenar. Bila kita ada anwar tadi jelaslah. Jadi kita tak nampak ni kerana dia gelap. Kelabu. Bila kita dah ada cahaya, maka kita akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya-Allah al-anwarul matayil qulub wal asrar. Insya-Allah kita sambung pengajian kita untuk siri yang ke-54. An-nur jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafs fa idza arada Allah an yansura 'abdahu amadduhu bi junubil anwar wa qatta'a anhu maddadat zulm wal aghyar wallahu a'lam.